Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita rapatkan rasa syukur setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan dengan izinnya, kalau bukan dengan kehendaknya, kalau bukan dengan ketetapan Allah, hatta kelipat mata pun kita tidak mampu untuk lakukan. Kalau bukan dengan kehendak dan kuasa Allah, hatta tangan pun kita tak akan mampu untuk mengangkat. Kalaulah bukan dengan izin dan kehendak Allah, hatta kaki kita pun tak akan mampu untuk melangkah walau setapak. Subhanallah, ala kulli hal. Seluruhnya ini semuanya dengan izin dan ketetapan Allah. Maka syukur kita dapat berkumpul dalam usrah secara bersemuka. Subhanallah. Ya Allah Akbar, saya rasa ya, yang ada di depan, ya, yang ada juga yang hadir muslimat seluruhnya, kita dah berjumpa pun ya sebelum ni secara langsung online ya di Google Meet. Dan sebelum kita mula, saya ucapkan ribuan terima kasih ya, khususnya kepada Kekanda ya, subhanallah ya. Selaku Ketua Wanita UMNO Kuala Langat dan juga penolongnya ya, subhanallah, dan juga penolong Puteri UMNO, pembantu ya. Ketua naib ya, rasanya tadi sebut tak datang kan ketuanya ya. Naib Ketua Puteri UMNO, seluruhnya yang hadir, yang menjayakan program kita. Tidak dilupakan juga tuan rumah ataupun kita sebut tempat ya, yang di mana kita berprogram ini. Subhanallah, subhanallah. Bila kita berprogram di rumah anak yatim, sebenarnya sama-sama untuk mengingatkan kita juga untuk banyak memuliakan anak yatim. Kerana Nabi sebut anak yatim dan Nabi umpamanya ini ya, dekatnya anak yatim dan Nabi ini nanti di hari akhirat umpama dua jari. Nabi sebut, Nabi tunjuk pada sahabat rapatnya ya. Maka kita banyak muliakan, kita banyak santuni anak-anak yatim ini, moga-moga ya. Sebab apa? Kerana Nabi itu juga adalah anak yatim piatu. Ala kulli hal, tajuk kita hari ini berkaitan tentang hadiah terindah. Subhanallah, saya suka. Sebelum tu saya terlupa ya, yang juga diraihkan ya, subhanallah, yang moderator kita yang dari awal sehingga akhir menjayakan sama-sama program ini. Saya suka ya, bagaimana disebutkan dari awal tadi muqaddimah, bagaimana Ramadan ataupun Ramadan dalam bahasa Arab itu al-lughatul arabiyyah, diterjemah dalam bahasa Melayu itu adalah panas, bahang, terik ya. Kalau kita tahu subhanallah sekarang ni pun kan cuaca ni dah makin macam berubah sikit-sikit kan. Kita dah nak masuk Ramadan, cuacanya pun dah mula bahang. Kalau sebelum ni panas sekejap-sekejap ya, disulam dengan hujan lebat ya, sampai ada satu tempat banjir pula kan ya. Tapi tengok bagaimana suasana cuacanya mula berubah-ubah. Ini di Malaysia, belum lagi di luar negara, belum lagi di Saudi dan sebagainya ya. Sebab itu apa yang disebutkan tentang panas, panas ini bila kita kata subhanallah, panas ini adalah sesuatu benda yang kita tak suka, betul tak? Kan orang suka panas. Ada, kalau suka kita tutup kejap kipas. Tak ada kau ya. Semua nak sejuk kan. Ya, panas tu benda yang kita tak suka, nanti berpeluh, merengas, jadi tak selesa. Kita tak suka, kita nak benda yang sejuk, yang selesa. Sebab itu bila kita sebut panas, rupa-rupanya apa perkara yang kita tak suka tadi, yang kita nak elak, yang kita nak apa? Kata panas ni kita tak nak lah kan. Tapi rupa-rupanya dalam kepanasan itu adanya Allah hadiahkan, Allah sediakan, namanya apa? Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak, bulan yang barakah, bulan yang mulia. Kenapa kita sebut mulia? Saya nak kaitkan dengan tajuk. Ini baru nak masuk tajuk ni ya? Berkaitan tentang hadiah terindah Ramadan. Apa dia? Kalau sebut dalam kitab, ulama kata apa? Ramadan ada lebih 20 kelebihan, keistimewaan, kemuliaan yang ada dalam Ramadan yang tidak ada dalam bulan-bulan lain. Lebih 20 keistimewaan yang disebutkan oleh ulama. Tapi hari ini kita tak pergi 20, saya ambil satu je.
hadiah istimewanya Ramadan pada kita. Apa dia? Ya'ini Al-Quranul Karim. Al-Quran. Subhanallah. Tadi kita bukakan majlis kita dengan tahlil. Ya. Kita memberikan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia, sama ada keluarga kita, ibu ayah, suami kita, anak kita, kerabat kita, terdekat kita. Moga-moga dengan apa yang kita bacakan tadi, tulusnya, ikhlasnya Allah sampaikan terus kepada mereka insan ini sebagai penghibur mereka di alam barzakh. Sebab kita tahu semuanya manusia ketika ini yang meninggal dunia akan masuk di alam barzakh. Tak kiralah ya, dia lemas ke dekat pulau, dekat laut, ataupun meninggal dia dalam hutan tak jumpa, ataupun apa pun, di mana pun jenazah jasadnya tidak dikebumikan, dikubur, itu namanya alam barzakh. Di mana pun berada. Sebab itu bila kita sebut alam barzakh, moga-moga apa yang kita sampaikan ini menjadi peneman, menjadi penghibur pada mereka yang meninggalkan kita lebih awal. Jadi bila kita sebut tentang Al-Quran, tengok ya, bagaimana Ramadan hadiah kita. Lihat, Al-Quranul Karim adalah wahyu kalam Allah, kata-kata Allah. Yang kita tahu Al-Quran ini diturunkan dulu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, pada peringkat awalnya. Sebelumlah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi secara berperingkat-peringkat. Ya, itu kita sebut wahyu, itu datang turun pada Nabi secara berperingkat. Tapi sebelum turun pada Nabi Muhammad, ayat ataupun kalam Allah, kata-kata Allah itu daripada Lauh Mahfuz turunnya ke Baitul Izzah serentak. Serentak. Sebelum itulah ya, yang kita sebut ini, waktu diturunkan itulah pada bulannya Ramadan. Al-Quran itu diturunkan serentak pada satu malam, yang malam itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada malam itu jadi istimewa. Malam Lailatul Qadar, beribadahlah, beramallah seolah-olah kamu itu hidup. Lebih baik malam, lebih baik daripada 1000 bulan amalan. Malam itu jadi malam yang mulia. Sebab apa? Al-Quran turun ke atas malam tersebut. Al-Quran turun pada 1 bulan. Daripada 12 bulan 1 tahun, Al-Quran turun pada bulan itu. Bulan itu jadi bulan yang mulia. Itulah namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang di situ digandakan amalan, yang di situ diberikan ganjaran berlipat kali ganda, yang di situ dihapuskan dosa tidak terkira. Allah jadi maha pemurah luar biasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan juga adanya sisi-sisi masa-masa doa itu jadi mustajab pada bulan Ramadan. Kita lihat pula Al-Quran itu turunnya kepada satu manusia, iaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jadi khatimul anbiya, jadi penutup sekalian nabi, menjadi penghulu nabi. Nabi Muhammad menjadi kekasih Allah. Nabi menjadi nabi yang istimewa kedudukannya. Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat untuk panduan umat akhir zaman. Untuk siapa? Untuk kita. Oleh itu kita tengok, kita lah ini menjadi sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Tapi persoalannya ya, kita dah diangkat menjadi sebaik-baik umat. Kenapa disebut sebaik-baik umat? Kerana kita mendapat keistimewaan, kelebihan yang tidak ada pada umat yang sudah. Kita tidak tengok bagaimana Allah berikan kita, diberikan doa-doa yang mustajab. Ulama kata apa? Muslimat, ibu-ibu sekalian, dulu zaman Nabi umat terdahulu tidak ada satu-satu masa, satu-satu ketika yang doa jadi mustajab. Tidak ada masa satu ketika yang amalan mereka diangkat berlipat kali ganda, tidak ada. Tapi kita ada.
Ya, tengok bagaimana disebutkan doa mustajab, bila tempatnya ada, masanya ada, orangnya ada. Sebab itu Ramadan ada masa mustajab, Ramadan ada orang yang mustajab. Apa? Bila waktu mustajab? Banyak kan? Sepanjang-panjang Ramadan itu. Dan orang yang mustajab siapa? Bila mana dia berpuasa sehingga mana dia akan berbuka. Ketika itu dia berdoa, doanya Allah angkat. Moga-moga tidak ada hijab, tidak ada halangan. Ala kulli hal. Subhanallah. Tadi kita doa dipimpin oleh Hajar, kan? Hajar pimpin doa kita. Doa yang panjang, doa yang penuh makna sebenarnya. Saya suka bawakan bila kita doakan. Doalah dengan sungguh-sungguh, rasa kita hina, kita mengharap, kita tak perlu bantuan pertolongan Allah sangat-sangat. Sebab ketika mana orang yang berdoa dia rasa hebat, kita takut ketika itu Allah tak pandang doa-doa kita. Sebab itu ulama kata adab. Kita nak berdoa apa? Rasa diri kita ini hina, kita betul-betul perlukan pertolongan Allah, maka ketika itulah yang Allah akan bantu kita sedekat dan serapat-rapatnya. Iaitu adab berdoa. Sebab itu bila sebut tadi tentang doa, subhanallah. Doa kan, dia umpama insurans. Kenapa insurans? Sebab kita, kalau insurans kan, kita beli kereta ada bayar insurans, betul? Kenapa? Sekarang ni lagi-lagi musim-musim banjir ni orang nak tambah insurans apa? Insurans banjir pula kan? Sanggup bayar ni. Setiap tahun berapa? 1,000 contoh. Ada pula ambil medical card, insurans ataupun perubatan. Bayar lagi pula 1,000, 2,000. Untuk apa tujuan dia? Ada yang jawab dah tu, perlindungan lagi. Kenapa perlu insurans? Penting ke? Ada orang sampai macam-macam insurans dia ambil. Kenapa? Perlindungan lagi, jaminan keselamatan. Contohlah ni ya, bila kita ada masalah-masalah, kita ambil insurans cover kita sebagai contoh. Jadi kalau kita sakit masuk hospital, katalah KPJ ke sebagainya, tak risau dah, tak risau bil, sebab kita ada insurans. Kita kaitkan dengan ini ibu puan muslimat, bagaimana pentingnya doa. Doa ibarat insurans kita. Kita nak Allah jaga kita. Kita doa tadi 5 minit, contohlah tak sampai 5 minit tadi, kita doa. Dengan doa itu tadi yang kita harap Allah jaga kita, berikan kesejahteraan kita hidup dunia. Moga Allah pimpin kita, jaga kita supaya kita tidak sesat, tidak akan makin jauh dari Allah. Kita doa supaya Allah berikan kita rezeki yang melimpah ruah, yang barakah. Macam-macam kita minta. Dan boleh jadi asbab doa yang kita baca tadi, kita terhindar daripada bencana dan musibah. Subhanallah. Ini bab doa. Sebab itu kan, sekarang ni kita dah kena mulakan dengan banyakkan dengan berdoa. Banyakkan dengan berdoa. Banyakkan. Doalah sungguh-sungguh, harap sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan urusan kita dunia dan hari akhirat. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Tadi kita sebutkan, bila kita baca tahlil, hadiah untuk orang yang dah meninggal dunia. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Hatta, sehingga seseorang itu nanti dia meninggal dunia, menemui ajal, dia akan minta pada Allah apa? Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan kami balik ya Allah ke dunia. La'alli a'malu salihah ila ayat. Untuk apa? Untuk buat baik amal soleh tadi. Waktu kami hidup ya Allah, kami tak sempat. Kami jumpa Ramadan ya Allah, ni dah Ramadan yang ke-20 kali kami jumpa ni ya Allah sepanjang hidup. Tapi ya Allah, rupa-rupanya 20 Ramadan kami berlalu dengan begitu saja, tidak ada penambahbaikan. Sedangkan ramai rupa-rupanya orang yang dah meninggal dunia. Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan kami ya Allah ke dunia. La'alli a'malu salihah, untuk kami buat banyak amal soleh. Orang yang mati minta hidup nak buat amal soleh. Kita yang hidup umpama mati sebab rasa selesa dengan kehidupan dunia yang kita kejar.
Kita duk kejar sehingga kita lupa Ramadan yang kita tengah lalu. Contoh, bila kita baca ataupun kita sebut tadi tentang bab Al-Quran, kan? Ada orang kata apa, oh ustazah kami kalau baca paper kan surat khabar yang 40 muka surat tu 5 minit contoh, 10 minit boleh habis. Kan ada orang kan suka baca surat khabar jenis pagi-pagi. Tapi bila baca Al-Quran kita rasa berat, kita rasa letih, kita rasa penat. Cuba bayangkan, rupa-rupanya Al-Quran itulah nanti Al-Quran dekat dunia jadi panduan, pedoman. Al-Quran di alam kubur jadi penghibur. 3 orang yang mati tadi menunggu saat dibangkitkan balik nanti di mahsyar, dihidupkan semula nanti di mahsyar. Siapa yang melazimi Al-Quran masa hidup, Al-Quran datang menjadi penghibur balik untuk dia di alam kubur. Waktu di mahsyar, Al-Quran menjadi siapa? Menjadi pembela untuk dia nanti. Al-Quran yang bantu jawab nanti bila Allah tanya, bila dia berikan hujah, Al-Quran yang mampu memberi hujah, bantu kita ketika itu. Sebab itu subhanallah, subhanallah, bila sebut tentang Al-Quran, Ramadan lagi-lagilah kita kena banyak melazimi Al-Quran. Kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i pada tahun ataupun pada bulan-bulan yang bukan Ramadan, Imam Asy-Syafi'i dapat khatam Al-Quran. Tapi pada bulan Ramadan, 1 kali ataupun 1 bulan, Imam Asy-Syafi'i boleh khatam Al-Quran 2 kali 1 hari. Khatam Al-Quran. Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bagaimana Nabi Muhammad, ya, ketika pada setiap Ramadan, Jibril, malaikat Jibril, Ruhul Qudus akan turun semak bacaan Nabi pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Semak bacaan. Sebab itu bila kita sebut tentang Al-Quran, ibu puan muslimat, saya yakin dan percaya depan saya semua ini, ya, moga-moga kita menjadi ahlul Quran, kita menjadi ashabul Quran, kita menjadi hamilul Quran. Amin ya Rabb, moga-moga. Sebab kita nak akhirnya nanti Al-Quran ini menjadi pembela kita sungguh-sungguh. Ada yang kata, ustazah kami ni dah tua, dah tak larat nak belajar dah. Tak apa, selagi kita bernyawa. Tadi saya suka bila disebutkan, ya, disebutkan apa, kita ni kalau tak boleh nak pergi jauh untuk belajar ilmu, setidaknya kita ini terus dengan belajar ilmu yang dekat-dekat ni pun tak ada masalah. Sebab itu bila kita sebut tentang Al-Quran, macam mana nak jadikan Al-Quran ini budaya dalam rumah kita? Macam mana kita nak jadikan Al-Quran, ibu ini, ayah ini, anak-anak ini semuanya ahli Quran, boleh baca Al-Quran, bukan buta Al-Quran. Sebab kita tahu Al-Quran inilah akhirnya yang kita baca ini, yang tak tebal pun, ya, yang akhirnya inilah yang akan memberi pertolongan kepada kita. Subhanallah, subhanallah. Ibu puan muslimat, siapa yang pernah melalui fasa-fasa ini? Saya pernah ibu program di satu tempat di Kedah. Saya program di satu madrasah, satu tempat. Ramai yang datang. Habis saja program, pengajar datang, ustazah saya ni anak kepada tuan ataupun owner madrasah. Saya kata baik, ya? Ramai yang datang. Saya kata, dia kata betul ustazah. Ustazah nak tahu tidak, ayah saya baru 3 hari meninggal dunia. Ayah saya baru 3 hari meninggal dunia. Dia ini adalah pengusaha mahal, tapi kami teruskan majlis ilmu dengan ustazah. Apa yang saya nak kongsi ni, ibu puan muslimat, berkaitan Al-Quran. Saya sempat dibawa pergi ke ziarah kubur ayah yang baru meninggal 3 hari tadi di tuan guru ni. Nak pendek cerita begini, anak dia ada 8 orang. 8 orang anak-anaknya saya tengok semua, setiap satu baru 3 hari meninggal ayah tadi, tapi anaknya mukanya tidak meninggalkan rasa sedih. Kan kita kalau baru meninggal kan, keluarga terdekat paling-paling ada sebab ke, sedih ke, rasa sugul kan. Tapi saya perhati anak-anaknya. Baik, berkaitan tadi, seorang ayah yang meninggal dunia baru 3 hari. Kemudian anak-anak yang 8 orang tadi yang bila saya jumpa mukanya tak sukul, tak sedih. Saya tanya, macam mana cara pengakhiran ayah tadi meninggal dunia di Kedah? Dia kata waktu ayah dia meninggal,
Ayah terbaring, terbaring meninggal. Sebelum meninggal tu waktu nazak, waktu tu sakaratul maut lah tu. Anak urut belah kaki ayah, urut. Kemudian yang ayah tadi kata tak payah urut, dah tak rasa, dah tak rasa. Kemudian anak urut tangan ayah, kemudian ayah kata tak apa, tak payah urut, tak rasa. Beberapa minit lepas tu ayahnya menghembuskan nafas terakhir dan meninggal. Saya tanya pula, macam mana kehidupan ayah dia, apa yang ayah selalu buat? Subhanallah, rupa-rupanya pakcik ni waktu rehat dia adalah dengan Al-Quran. Bangun tidur, Al-Quran mesti ada dekat sisi. Rehat, Al-Quran. Lepas makan, Al-Quran. Sentiasa dengan Al-Quran. Subhanallah. Jadi apa kita nak kata, ibu puan muslimat, bila sakaratul maut dalam kitab Imam Al-Qurtubi, kitab bab kematian, bincangkan bagaimana kematian ini rupa-rupanya ada satu organ yang akhir yang berfungsi. Yang lain tu sebenarnya dah tak berfungsi. Organ yang paling awal tak berfungsi dalam kita lah jantung, semua ni, perut. Sebab itu orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak, tengok dia dah mula dah tak rasa nak makan, mula dah tak nak minum. Sebab organ-organ dalaman itu mula dah tak berfungsi. Tapi ada satu organ yang akhir yang boleh berfungsi sehingga akhir. Satu itu apa kakak? Apa kakak? Kalau untuk orang yang nazak, yang sakaratul maut, siapa yang biasa urus orang yang nazak ni? Ya? Rongkong. Lagi? Apa? Mata ke? Telinga ke? Mulut ke? Ada kata mulut, ada kata kerongkong. Lagi? Ada kata mata. Dalam keadaan orang yang nazak sebenarnya, orang yang dalam keadaan sakit sakaratul maut, seluruh tu dah tak boleh sebenarnya. Sebab itu bila kita tengok orang nazak, matanya dah tak berkelip, pandang je. Kita rasa dia nampak, tapi sebenarnya tak nampak. Sebab tu dia pandang, mata hitamnya dah mula nampak macam bulat kan. Kita lalu pun dia tak berkelip kan, dia tak nampak. Manakala mulut sebab tu kadang-kadang cakap ni sepatah-sepatah. Kadang-kadang kita tak faham pun. Matanya dah tak boleh, mulutnya dah tak boleh, betul. Organ akhir yang boleh, yang masih lagi berfungsi sehingga akhir adalah telinga. Sebab itu subhanallah sampai akhir. Sebab itu pesan ibu-ibu muslimat semua, pesan pada anak-anak, pesan pada keluarga. Kalau berlakunya apa-apa, ibu, ayah yang nazak, bisikkan, ajarkan, sentiasa bunyikan, sentiasa alunkan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran. Sebab ketika sakaratul maut, kesakitan yang terlampau tapi tak terucap sebab suara dah tak keluar. Sakit sangat ni. Dia rasa tak tenang. Kan kesakitan yang melampau. Sebab itu alunkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu memberikan ketenangan pada dia, kepada orang yang sakit tadi. Ini kita bincang sikit berkaitan tentang Al-Quran juga lah. Sebab itu bila kita bincangkan tentang Ramadan, ibu puan muslimat, jom sama-sama kita nak gunakan Ramadan ini, jangan lepas. Ada target. Target apa? Kita nak masuk Ramadan kan, kita tak terlambat lagi ni. Kita nak masuk satu Ramadan, kita kena target berapa kali khatam Al-Quran contoh. Ada orang kata, ustazah saya target bulan ni 2 kali saya khatam. Tahniah terus. Ada orang kata, ustazah target satu hari saya nak habis 1 juzuk. Sila. Kena ada target. Jangan lepaskan Ramadan berlalu macam tu saja. Sedangkan ramai orang yang meninggal dunia tadi, yang mati tadi, yang nak bangun balik nak jumpa dengan Ramadan. Sebab Ramadan banyaknya penghapusan dosa. Ramadan Allah lipatkan kali gandakan amalan kita. Tapi kita yang hidup ketika ini, kita nak masuk pun pada Ramadan, Allah jemput kita masuk Ramadan, sepatutnya kita rasa sangat-sangat VIP, very important person. Sebab siapa jemput? Bukan raja jemput, bukan VIP jemput, bukan YP jemput, tapi Allah Azza wa Jalla jemput kita masuk dalam Ramadan. Betapa ramai orang tak sempat nak masuk, tak sempat nak jumpa, maka kita nak jumpa, nak masuk, kena bersiap sedia. Macamlah kita kan. Contoh kita dapat invitation, dapat jemputan. Okey, malam ni sekejap lagi kita ramai-ramai, kita ada dinner dekat hotel. Kan. Kita kalau balik ni kita buat apa? First thing first. Apa kita buat? Kita baju. Kan? Kita cari baju dulu Ustazah Nak dinner kat hotel, nak jumpa dengan VIP.
Cari baju dulu. Baju mana yang matching, yang cantik, elok sikit. Tak adalah pakai kain batik pergi hotel kan? Kita pakai pun kasut cantik sikit. Baju handbag matching pula, contoh. Sebab apa? Jemputan. Apatah lagi kita nama jemputan Ramadan yang datang setahun sekali. Yang datangnya tidak tentu, mungkin lagi sampai akhir 30 hari bulan itu kita masih lagi dapat menjejaki akhir Ramadan. Tak tentu. Sebab itu kena persediaan. Maka dalam singkat masa ini, apa kita nak kata yang pertama, kena letak matlamat. Kena letak matlamat. Matlamat apa? Listkan, senaraikan tuan-tuan muslimat seluruhnya. Penting tak matlamat? Penting. Siapa yang ada matlamat, Allah mudah. Yakin. Saya buat umrah, ibu puan muslimat. Dalam fasa-fasa umrah kan, sebelum nak buat umrah ada matlamat. Apa dia? Di Mekah paling tidak kena khatam Al-Quran, di Madinah kena khatam Al-Quran. Di Mekah kena puasa sunat, di Madinah kena puasa sunat. Di Mekah kena qiyamul lail di masjid. Kita letak matlamat siap-siap. Jadi di sana, nak tak nak Allah mudahkan. Semua kita boleh buat. Kita rasa mustahil, Ustazah, kurang 10 hari boleh khatam. Ya. Kalau kita letak matlamat, Allah bantu. Itu kena yakin. Tapi kalau orang yang tak ada matlamat, dia masuk Ramadan, apa aku nak buat Apa aku nak buat hari ni kosong. Jadi kita takut satu Ramadan kita berakhir dengan sia-sia. Sedangkan Allah dah bagi package hadiah ni. Tinggal kita nak buka dengan yang terbaik saja. Ya, maka kita kena letak matlamat. Pertama matlamat. Yang kedua apa? Senaraikan amalan yang kita nak buat. Ustazah, boleh ke senarai amalan tak kira riak ke? Tidak. Ini salah faham. Riak, apa maksud riak? Riak adalah menunjuk perbuatan pada orang. Bila kita buat dengan niat, biar orang tengok apa kita buat. Ada riak. Sum'ah, tujuk, takabur. Ini kita cerita lain. Tapi bila kita list amalan untuk diri kita, peringatan, sila. Ya. Hari ni nak kena baca Al-Quran berapa kali? Yang penting apa? Al-Quran, zikir, solat sunat. Ini antara penting-penting ni ya, yang kita nak masukkan dalam Ramadan ni. Sedekah. Al-Quran, kita tahu berapa. Ada orang dia kira muka surat, berapa muka surat sehari, sila. Ada yang mula baru nak berjinak-jinak, lepas solat nak baca 3 muka surat atau 5 muka surat, sila. Paling tidak, kalau tak boleh buat banyak, jangan tinggal semua Al-Quran. Zikir. Ada yang pernah tanya, Ustazah, zikir ni banyak. Kita ada tahmid, Alhamdulillah. Kita ada takbir, Allahu Akbar. Kita ada tasbih, Subhanallah, macam-macam zikir. Selawat, tahlil. Mana satu zikir yang kami nak buat, Ustazah? Semua ni ada, dia punya kebaikan, kelebihan. Saya kata apa? Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau nak tengok kelebihan, kebaikan, baik. Kalau macam tu, buat giliran. Kita ada 7 hari seminggu, betul ke tidak? Setiap satu hari letak satu zikir. Contoh Isnin, tasbih dari pagi sampai ke malam, tasbih saja. Gitu. Esok tukar, tahmid, Alhamdulillah dari pagi sampai ke malam, tahmid saja. Ada orang dia letakkan pula khusus. Khusus maksudnya apa? Bilangan. Baik, hari ni saya nak zikir tasbih Subhanallah berapa kali? 1000 kali. Contoh 1000 kali. Buat pelan-pelan sampai ke malam. Tengok capai target ke tidak. Penting ke tidak buat ni? Penting. Sebab orang yang gagal untuk merancang, dia itu sedang merancang dirinya untuk menjadi gagal. Faham ke tidak? Orang yang bila dirancang nak buat sesuatu, gagal dirancang, dia merancang sebenarnya untuk menuju kepada kegagalan. Akhirnya dia tak buat apa-apa. Jadi siapa yang baru nak berjinak, mulakan dengan sikit dulu. 30 boleh, tak ada masalah. Ya, sikit. Janji hari-hari kita buat. Ya. Solat sunat. Kalau kata sebelum ni, Ustazah, kami ni tak biasa solat sunat. Baik, mulakan yang paling mudah. Contoh, sekarang ni lagi mudah kan, kita nak masuk Ramadan, kita nak, sebelum tu kita nak masak untuk sahur dan sebagainya. Sebelum tu ambil beberapa minit awal untuk solat sunat 2 rakaat cukup. Untuk permulaan. Jangan tinggal langsung. Ikut kesesuaian. Ada orang sesuai, Ustazah, saya ni masa yang paling
paling sesuai waktu ni, sila buat ikut sesuai kita. Sebab itu kenapa ikut sesuai, Imam Al-Ghazali kata kalau nak buat sesuatu benda yang sebelum kita tak buat, kita tak pernah buat, kita kena buat ikut kemudahan, kesesuaian kita. Cari letak. Kalau tak, nanti masa kita akan diisi dengan benda-benda yang lain. Ya? Sebab itu, ini antara penting. Al-Quran, zikir. Amalkan untuk itu. Dan yang penting juga tadi kita sebut dalam Ramadan, isi dengan sedekah. Sehari target. Ada yang pernah tanya saya, Ustazah, saya nak sedekah, tapi susah nak jumpa tabung. Contoh kan. Yang suka nak sedekah tapi tak jumpa tabung, jadi tak sedekah lah. Jadi saya kata begini, buat tabung dekat rumah. Satu, bekas contoh, letak. Kita letak, lepas subuh letak berapa, letak. Jumpa tabung, semua tu kita letak dalam tabung. Contoh begitu. Itu mudah ke tidak? Lebih mudah. Sebab itu subhanallah, ya, Allah nilai usaha kita. Hasil kita banyak mana tidak dinilai. Contoh, Ustazah dia boleh sedekah 100, saya sedekah 50 sikit. Tidak. Allah bukan nilai banyaknya itu, bukan nilai beratnya itu, tapi nilai usaha kita nak buat atau tidak. Sebab itu, dalam Ramadan, gunakan sehabis baik. InsyaAllah, moga Allah permudahkan kita. Ingat ibu muslimat, kita ini dekat dunia, ibarat kita sedang berjalan. Kita ini perjalanan, kita sedang mengembara dekat dunia. Berjalanlah menikmati, berjalanlah untuk mengumpul amal kita. Jangan bimbang. Ya, moga-moga bila kita ada niat dah sekarang, Allah permudah. Ingat, kita niat, ya Allah, aku nak sekian-sekian Al-Quran, aku nak sekian-sekian sedekah. Tiba-tiba nyawa kita tak panjang. Sampai berapa hari Ramadan, Allah tarik nyawa kita, tapi sebab niat tadi. Dan niat kita, Allah beri ganjaran seolah-olah apa yang kita nak niatkan tadi. Ya, Allahu Rabbi. Sebab itu ibu muslimat, kita lah ya menghiasi Ramadan. Kita nak Ramadan ini hadiah terindah kita. Kita tak nak balik nanti dalam keadaan kita menyesal. Sebab disebutkan apa? Dalam neraka itu ramainya ahli ashabun nar, ahli neraka yang mereka ini setiap saat menyesal apa yang mereka pernah buat. Menyesal. Kalaulah dulu kami sempat bertaubat, kalaulah dulu kami sempat buat. Itu ayat-ayat penyesalan mereka. Kita tak nak. Kalaulah itu berlaku, kita paling-paling kita sempat untuk buat. Sebab itu untuk khulasah, untuk tutup, ibu puan muslimat, saya suka nak pesan sama untuk diri saya. Apa dia? Tengok, semasa kita hidup sekarang ini, kita ada dosa, kita sempat tak nak bertaubat? Sempat. Allah buka pintu ruang taubat. Kita buat dosa pada waktu malam, Allah bagi ruang bertaubat pada waktu siang. Kita buat dosa pada waktu siang, Allah bagi ruang taubat pada waktu malam. Allah tidak pernah berhenti untuk memberi peluang pada kita. Tetapi persoalannya, kenapa kita manusia sering berputus asa dan berputus harap dari meminta ampun kepada Allah, sedang Allah tidak pernah berputus harap kepada kita hamba-Nya. Allah tidak pernah Allah sentiasa memberi peluang. Tapi kenapa kita yang tidak mengambil peluang itu? Sebab itu subhanallah, moga bulan Ramadan ini kita sama-sama moga-moga melakukan perkara yang Allah suka, perkara yang Allah redha, Allah berikan kekuatan moga-moga, dan insya-Allah sampai ke akhirnya. Dan saya rasa itu saja, ya. Rasanya tak cukup kan, banyak lagi sebenarnya nak kongsi ni ya dengan ibu puan muslimat, tapi masa kita sangat singkat. Ada pulih hal tak apa. Baik sikit tapi kita dapat yang kita dapat manfaatkan, moga-moga insya-Allah. Ya. Sebab itu moga-moga ibu puan muslimat, saya rasa itu saja. Ya, ada apa-apa persoalan sebelum saya serahkan semula kepada moderator? Silakan, tafadhal. Assalamualaikum Ustazah. Saya cuma nak minta pandangan ke Ustazah. Dalam bulan Ramadan ni, kita rasa kita semua berebut-rebut nak adakan tadarus. Jadi saya cuma nak minta pandangan, apakah dalam satu hari dan berkumpulan setiap satu boleh mencapai tadarus itu sendiri. Okey, terima kasih ya. Subhanallah. Fastabiqul khairat, dalam Al-Quran Allah kata berlumba-lumbalah dalam mengejar ataupun dalam melakukan kebaikan. Jadi soalan tadi kata apa?
Macam mana dalam bulan Ramadan dia jadi budaya kan? Kita nak buat tadarus sehingga orang perlu-perlu pun nak buat tadarus. Ada kumpulannya, ada individunya dan sebagainya. Adakah dia mencapai standard tadarus? Baik. Bila sebut tentang tadarus, kita kena faham ala kulli hal sebab kita kait dengan Al-Quran. Yang pertama yang kita kena jaga adalah tajwid. Ni penting lah ni. Tadarus sila, baca Al-Quran sila, tapi pertama kita nak adalah tajwid. Baca dengan bertajwid, dengan tartil. Bagaimana disebutkan Nabi Muhammad SAW bila baca Al-Quran, bacaannya per huruf itu sangat jelas. Maksudnya apa? Nabi sebut kalimah hurufnya sangat jelas, sangat baik, sangat cantik. Maka apa? Bila kita kata tadarus, oh kita nak kejar ni khatam sekian-sekian, kita pun baca laju, langgar semua tajwid, itu pun tak boleh. Kena ambil kira tajwid. Kemudian apa? Bila sebut tentang tadarus, bagus juga kalau naqibah ataupun ketua yang memimpin boleh selitkan sama-sama tadabbur. Kita bukan setakat nak baca ni. Sebab kalau nak baca, maaf kita sebut, anak umur 5-6 tahun pun dah boleh baca Al-Quran. Ya? Anak-anak kecil pun dah pandai baca Al-Quran. Kalau setakat baca, kita apa bezanya dengan mereka? Ya, maaf kita sebut. Sebab itu bila Ramadan, kita tak nak Ramadan kita ni dah berapa kali Ramadan, takkan nak sama aja dengan tahun lepas. Selitkan dengan tadabbur. Tadabbur ni apa? Tadabbur itu kita faham ayat itu, kita faham, kita renung, kita ambil muhasabah. Contoh tadarus hari ni kita ambil juzuk sekian-sekian. Ambil cerita, ringkas berkaitan apa kisah yang kita tengah baca. Lebih baik selitkan. Jangan setakat baca nak kejar khatam. Ya, akhirnya tajwid tertinggal, cerita ataupun pengajaran kita tak dapat ambil. Sebab itu Nabi kata Al-Quran ini dijadikan untuk menjadi panduan. Tapi kalau tak faham, macam mana nak jadi panduan? Ya, sebab itu penting untuk tadabbur. Ya, dan juga bila kita baca tilawah atau tadarus, bacalah secara tartil. Ya, disebutkan apa? Bacaan yang kita baca secara tartil, tenang, ikut tajwid itu adalah lebih baik. Kadang-kadang kita baca nak laju je kan, tapi rupanya banyak kesalahan. Ya, kita kena ingat, ya, kesalahan dalam Al-Quran dia ada kesalahan khafi, ada kesalahan jali. Kalau kesalahan jali ni kesalahan besar. Ini selalu kita buat sebenarnya. Apa dia? Sin bertukar dengan sad, ta bertukar dengan to. Ni benda-benda beginilah. Kan? Qaf bertukar dengan kaf. Patutnya aq, faqalah kita baca ak. Kita baca kaf pula jadi hams. Salah. Itu kesalahan jali sebenarnya. Sebab apa? Dia menukar huruf dan menukar kalimah tadi samalah dengan menukar makna maksud ayat. Jadi, kita takut ia adalah kesalahan besar dalam bacaan Al-Quran rupa-rupanya. Sebab itu, relax, tenang-tenang dalam bacaan. Kita bila ada ilmu, moga-moga kita buat baca dalam keadaan kita baca dalam keadaan berilmu, itu lebih baik. Ya, wallahu a'lam. Ilmu maksudnya bertajwid, tadabbur, ambil ibrah daripada ayat yang kita baca. Wallahu a'lam. Baik, mungkin last. Akhir sebelum kita buat khulasah penutup. Ya, 46 dah. Tak ada. Azam. Ya. Satu lagi lah. Satu lagi boleh. Mengenai Tadarus. Baik. Kita wujudkan kumpulan-kumpulan dalam satu surau ke masjid. Jadi kumpulan A baca ayat 1 hingga 5. Kumpulan B baca 6 hingga 10. Jadi macam mana keadaan sebenar? Sama ada ianya dibolehkan ataupun di sebalik. Baik, ya. Sebenarnya tak ada masalah pun ya. Cumanya yang macam kita sebut tadilah ya, pastikan ada yang lead lagi lah ya. Jangan baca short sendiri masing-masing kita baca. Tak tahu siapa yang boleh semak. Contoh. Pastikan ada yang boleh lead. Lead tu maksudnya yang boleh ketua ya, yang boleh menyemak bacaan. Jangan kita baca short sendiri sebab kenapa kata jangan baca short sendiri? Kita rasa bacaan kita betul. Rupanya salah. Ya, begitu yang berlaku lah selalu. Jadi pastikan ada orang yang pakar, yang mahir dalam khususnya tajwid, bacaan Al-Quran yang baik untuk menyemak bacaan. Ya, supaya kita nak tadi apa tujuannya? Kita nak bukan nak khatam je, bukan nak kulit kuning je, bukan nak bunga telur je. Tujuan kita nak redha Allah. Tujuan kita nak kerana Allah. Dia bukan budaya tau, dia bukan function. Tapi tadarus khatam ini adalah apa yang dilakukan oleh ulama salaf. Kita nak teruskan perkara
Jadi benda ini bukan event, bukan function yang habis kita nak raikan secara megah, tidak. Tapi kena konten tadi, pengisian sepanjang itu kena betul. Sebab itu kena cari. Setiap grup paling-paling ada penyemak. Itu sangat penting. Supaya kita nak jaga Al-Quran ini. Subhanallah, ala kulli hal, kalau kita tengok orang-orang luar contoh, saya belajar di UAE waktu degree. Subhanallah, mereka sangat jaga Al-Quran, sensitifnya Al-Quran. Nampak saja Al-Quran, katalah kan, kadang-kadang kita letak tinggi dah kita rasa. Tapi mereka akan marah. Mereka kata, Allah, Allah, Al-Quran. Muliakan Al-Quran, muliakan. Sebab dalam Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan kata-kata orang, bukan kata-kata makhluk, tapi kata-kata Allah. Muliakan. Maka ini kata Al-Quran mushaf. Apatah lagi yang kita baca. Sebab itu muliakan dengan itulah. Cara kita baca tadi kita jaga. Wallahu a'lam bissawab. Dan saya rasa itulah dalam masa yang singkat itulah moga-moga kita dapat sama-sama panduan jadikan Al-Quran yang grup-grup, yang sendiri-sendiri, pastikan ada matlamat insya-Allah. Akhir Ramadan paling tidak kita ada sesuatu yang kita capai insya-Allah. Saya serahkan semula.